Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada akak. Bertemu lagi kita dalam slot Sunday Premier Drama Pagi. Akak mohon maaf kerana tidak ke udara selama 2 minggu untuk slot Drama Pagi. Hari ni akak nak share satu cerita yang ditulis oleh seseorang, iaitu saudara Saidi Nur Azam, di mana beliau merupakan seorang penulis novel dan beliau telah bersetuju untuk membenarkan akak berkongsi kisah yang akak pilih ni. Jadi untuk meneruskan cerita ni, akak mengucapkan terima kasih kepada Saidi Nur Azam. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah yang ditulis ni dikongsikan oleh kawan kepada kawan beliau. Jadi kisah tu berlaku sekitar tahun 2000, di mana kisah ni berlaku kepada seorang lelaki yang berusia lingkungan 20-an. Lelaki tersebut dikenali sebagai Ahmad. Okey, akak gambarkan karakter Ahmad. Ahmad ni dia dilahirkan dalam keadaan kurang upaya. Maksudnya bukan kurang upaya dari segi anggota badan, tapi dia kurang upaya dari segi pembelajaran. Kalau kata orang tua-tua, ibaratnya macam lembam, macam tu. Kisah ni mengingatkan akak kepada kisah yang sebelum ni pernah akak ceritakan, iaitu kisah Udin, macam tu. Jadi karakter diorang hampir sama. Tapi diorang ni ada kelebihan masing-masing tau. Macam kisah Udin sebelum ni, kelebihan dia lebih kepada dia suka menjaga kebersihan sekeliling. Tapi untuk Ahmad ni, kelebihan dia sangat cekap untuk memancing. Jadinya akak bagi gambaran pula situasi rumah beliau dengan tempat untuk memancing. Okey. Ahmad ni kebiasaannya akan dibawa oleh ayah Ahmad ni untuk pergi memancing ataupun memukat ikan. Kerana Ahmad ni dia tak ada kelebihan, maksudnya dia tak boleh nak meneruskan untuk pelajaran dia, dan dia juga tak boleh untuk menguasai bidang-bidang lain. Jadi itu saja bidang yang pada ayah Ahmad menjadi satu kebolehan Ahmad tau. Jadi ayah Ahmad pun bawalah Ahmad pergi menangkap ikan, memukat ikan, menangkap ikan, memancing udang galah. Jadinya bila rutin macam tu kan, jadi Ahmad ni dia dah tahu tau, dia dah tahu selok belok kawasan Sungai Nipah. Yang istimewanya hari ni, sebelum ni akak selalu bawa korang untuk berada dalam situasi pokok getah, kebun getah, situasi sawah padi, situasi kebun. Tapi hari ni akak akan bawa korang untuk berada dalam situasi Sungai Nipah. Sungai Nipah maksudnya akan dikelilingi dengan pokok-pokok nipah. Okey, akak sambung cerita. Pada suatu hari, Ahmad yang lebih dikenali dengan sifat lurus bendul dia, untuk pengetahuan korang, hobi dia bukan sebarang hobi tau. Sebab hasil tangkapan Ahmad dengan ayah dia ni, kalau sedikit dibawa balik, dijadikan santapan untuk keluarga dia. Tapi kalau hasil tangkapan dia lumayan, dia dan ayah dia akan bawa hasil tangkapan ikan, udang, dibawa untuk dijual
di pasar pagi. Maknanya ada juga pendapatan untuk Ahmad dekat situ kan. Jadi akak sambung cerita lagi. Suatu hari ayah Ahmad jatuh sakit. Maknanya ayah Ahmad tak dapat untuk keluar pergi memukat dan memancing ikan. Jadi Ahmad ni, dia ni kan pemancing tega. Nama pun hobi. Jadi bila tengok je batang pancing tu, dia punya aura, dia punya orang kata semangat nak pergi memancing tu berkobar-kobar tau. Maklumlah, hampir setiap hari ayah dia bawa dia pergi memancing. Jadi mundar-mandir lah dia. Macam mana dia nak buat untuk dapat kebenaran untuk pergi memancing juga hari tu. Sebab dia memang tak rasa macam benda tak lepas lah kalau tak pergi lepaskan keinginan dia untuk memancing. Jadi dia minta keizinan daripada ayah dia untuk pergi memancing. Macam ni kata dia. Ayah, kalau Ahmad nak turun memancing, boleh tak hari ni ayah? Ahmad rasa macam nak memancing lah ayah. Macam tu. Jadi ayah ni pun membalaslah dengan nada, tak payahlah kau pergi memancing hari ni Ahmad. Ayah tak berapa sihat. Esok-esok je lah nanti ayah dah sihat sikit kita turun memancing. Kau bersabarlah sikit. Macam tu. Dia tahu kan anak dia jenis kalau nak memang nak. Tak boleh kata tak boleh. Macam tu. Jadi Ahmad ni pun memujuk lagi. Ayah, hari ni Ahmad rasa Ahmad nak tangkap, nak pancing si sepik biru lah ayah. Si sepik biru tu kalau korang nak tahu, udang galah. Jadi Ahmad ni dia suka gelarkan udang galah ni dengan gelaran si sepik biru. Jadi ayah dia pun cakap, kalau ayah kata esok-esok, kalau tak esok lusa, kita tunggu ayah betul-betul sihat, ayah bawa kamu pergi ke sungai tu. Macam tu. Jadi Ahmad ni dia rasa macam kecewa. Jadi dia meninggalkan ayah dia di ruang tamu tu dengan perasaan sedih tau. Dia pergi kepada mak dia kat dapur. Dia merengek pula dengan mak dia kat dapur. Sampai kat dapur, Mak, Ahmad rasa nak pergi memancing lah mak. Boleh tak kalau Ahmad pergi memancing? Ahmad dah tanya dengan ayah, tapi ayah tak bagi. Mak pujuklah dengan ayah tu mak. Bagilah Ahmad pergi memancing. Lagipun cuaca elok je hari ni mak. Boleh lah mak. macam tu dia pujuk mak dia tau. Tapi mak dia cakap, kalau ayah kamu kata tak boleh, maknanya tak boleh lah tu Ahmad. Kamu dengar cakap ayah kamu tu. Lagipun dah petang ni. Jadi Ahmad pun mendiamkan diri, orang kata mencuka. Masa tu lebih kurang anggaran pukul 4 suku. Macam tu proses memujuk dia tahu, lebih kurang macam tu lah. Jadi Ahmad teruskan juga memujuk mak dia. Bolehlah mak, rasa tak lepas dalam jiwa ni. Ahmad kan biasa memancing. Bagilah Ahmad kali ni mak. Ahmad tahulah jaga diri macam mana. Lagipun kan, memang Ahmad tahulah mak kat kawasan-kawasan mana yang bahaya, kawasan-kawasan mana yang tak bahaya. Bolehlah mak. Mak pujuklah ayah. Mak pergilah tanya ayah. Jadi mak kepada Ahmad ni, dia rasa macam apa lagi aku nak jawab dengan Ahmad ni tak apalah, kamu duduk kat sini. Jadi dia pun pergi ke ruang tamu, berjumpa dengan suami dia. Abang, eloknya awak benarkanlah dia pergi memancing tu bang. Sekarang merengeknya sampai malam. Awak pun tahu kan, Ahmad ni kalau dia merajuk, nasi pun dia tak nak sentuh tau. Saya risau sekarang membawa sampai ke malam, sampai ke pagi merajuknya. Jadi mendengarkan kata-kata daripada isteri dia, ayah Ahmad ni pun dengan rasa yang tak ikhlas lah bagi kebenaran. Yelah, bagilah dia keluar kejap. Tapi pesan dekat dia, balik cepat, pergi kejap je. Dah petang ni. Jadi Jadi bila dengar persetujuan daripada ayah Ahmad ni, cepat-cepatlah mak Ahmad ni pergi ke dapur, jumpa Ahmad, bagi tahu Ahmad, pergilah kamu, ayah dah izinkan tu. Tapi ayah pesan jangan lama-lama sangat. Sekarang ni dah petang, pergi kejap je, lepas tu balik. Macam tu. Jadi mendengar kepada kebenaran tu, Ahmad pun tiba-tiba rasa gembira tau. Dia rasa terkobar-kobar, semangat dia membakar terkobar-kobar nak pergi ke sungai tu. Terima kasihlah mak, cakap ayah terima kasih tau. Macam tu. Ahmad ni walaupun dia lembam, tapi dia ni jenis yang pandai hormat orang tua. Dia jenis budak yang baik tau. Budak yang takkan menyakiti hati orang mak ayah dia. Itu kelebihan dia.
Ahmad pun pada hari tu dia turun keseorangan pergi memancing bagi memenuhi kehendak hati dia tau. Jadi Ahmad pun mulalah bertolak dengan bot fiber milik ayah dia lebih kurang pukul 5 petang. Jadi masa dia nak bergerak tu pun, mak dia ni rasa was-was juga sebab dah hampir nak senja. Pukul 5 kan, tak lama lagi kan senja. Jadi dah hampir nak senja. Jadi dalam keadaan was-was juga, dalam keadaan nak tak nak juga lepaskan, tak apalah, pergilah kan, macam tu kan. Kamu hati-hati Ahmad. Macam tu masa Ahmad nak menuruni rumah tu, nak pergi. Ingat pesan mak, ingat pesan ayah. Sebelum malam kamu kena balik, kamu jangan lama-lama. Jadi Ahmad pun, dia pun pandai. Dia selalu bekalkan dalam poket, dalam beg poket dia ni lampu suluh. Standby lah, kod-kod lah. Jadi apa-apa, dia plan je nak balik tu sebelum senja. Tapi manalah tahu kalau jadi apa-apa kan. Jadi Ahmad pun meneruskan perjalanan dia lebih kurang pukul 5 tadi, pergi menuju ke Sungai Nipah. Jadi dia naik bot fiber tersebut dan dia pun membelahlah keindahan Sungai Nipah tersebut yang dikelilingi dengan pokok-pokok nipah. Pada waktu tu korang lebih kurang pukul 5 perjalanan dia, keadaan hampir-hampir orang kata apa, dia pada straight, hampir-hampir nak ke teduh-teduh macam tu. Memang cantik katanya, memang tenang. Inilah kita berada di kawasan bukan disibukkan dengan kota yang penuh dengan kenderaan apa semua. Keadaan tu memang sangat menenangkan jiwa korang. Dia sambil membelah sungai tersebut untuk pergi ke destinasi dia. Sebab Ahmad ni dia tahu kawasan mana yang tak boleh pergi. Maksudnya kawasan mana yang airnya dalam, kawasan mana yang airnya selamat. Jadi Ahmad juga dia tahu lubuk mana yang banyak ikan jenis ni. Sebab selalunya dia suka sangat memancing ikan siakap tau. Jadi dia tahu kat mana kawasan lubuk ikan siakap. Dia tahu kat mana kawasan lubuk si sepit biru dia tu tau, udang galah dia tu. Jadi dia pun terus menuju ke lubuk si sepit biru yang biasa dia pergi dengan ayah dia. Okey. Sampai dekat lubuk tersebut, lubuk kawasan tersebut, dia pun memasanglah pancing dia untuk menahan pancing dia, berkurang macam tu lah kan. Sebab Ahmad ni dia bukannya memancing dengan sebatang pancing je korang. Dia koman-koman nak 5 batang pancing ke atas, barulah orang kata kita tahan kena syok lah sikit kan. Jadi Ahmad ni daripada lebih kurang dia sampai kat situ lebih kurang dekat pukul 6. Sebab jarak rumah dia dengan kawasan tu lebih kurang 3 km je korang. Tapi ngok-ngek sampailah dia dekat pukul 6. Jadi masa tu dia memancing lah, menahan lah batang-batang pancing tu kan. Berumpan, tahan batang pancing tu dekat bot dia tu. Jadi sementara nak menunggu pancing dia tu mengena, dia pun menghayati, orang kata menghayati keindahan suasana hampir senja. Pukul 6 dekat-dekat dah dengan senja kan. Jadi duduk tak duduk, dia pun dia dah rasakan macam dekat dengan sejam dah ni dia menunggu ni, dekat-dekat dengan senja dah ni. Apa pun tak ada, batang pancing dia gerak pun tak, mengena pun tak. Hampir kecewa tau. Jadi dalam keadaan hampir kecewa, dia teringat pada nasihat mak dengan ayah dia, kau jangan balik lewat, kau jangan sampai malam. Jadi dia duduk teringat tu, tak apalah, tunggulah kejap je lagi. Jadi dia pun cuba lagi tunggu kejap lagi, sikit lagi. Nak juga dia tu tangkap, orang kata dapatkan juga si sepit biru dia tu. Jadi dia tunggu juga lagi. Bila dia tunggu, memang dah tak ada rezeki dia hari tu rasanya. Memang tak ada rezeki dia. Harapan dia hampir putus tau. Di saat-saat penghujung, saat-saat hujung tu, dia dah rasa kecewa sangat. Tak apalah, aku angkatlah satu batang pancing. Maknanya dia angkat satu batang pancing, nak kemas lah kan untuk balik. Tiba-tiba kurang, batang pancing dia disentak oleh sesuatu. Jadi dia pun meluru ke arah batang pancing yang disentak tu. Dia tarik, dia angkat. Alhamdulillah, dia dapat udang galah bersaiz sederhana. Syukur, alhamdulillah, suka dia dalam keadaan macam tu kan. Jadi dia fikir, kalau ada seekor mesti ada lagi. Jadi aku tunggulah kejap. Jadi dia tunggu lagi kejap.
Memang betul. Memang betul sangkaan dia. Memang udang galah tu makan lagi batang pancing dia. Dapat lagi dan dapat lagi dengan saiz yang ada kalanya sederhana dan ada kalanya lebih besar daripada tu. Korang. Sebab menurut kata orang-orang tua kan, semakin senja suasana tu, bermaknanya ikan-ikan dengan udang-udang segala hidupan kat situ tu makin suka, makin orang kata apa, makin aktif lah untuk pergi cari makan. Macam tu lah lebih kurang. Maknanya makin banyak lah ikan-ikan apa semua berlumba-lumba untuk cari makan macam tu, udang macam tu kan. Dalam masa yang sama, orang tua juga pesan dalam keadaan senja macam tu, maka ada jugalah susuk tubuh lain yang akan berkeliaran. Itu biasa kita dengar kan. Kalau dekat maghrib, masuk rumah, jangan duduk kat luar, nanti kan ada lah benda berkeliaran. Selalu sangat orang tua pesan itu kan. Jadi anak-anak pun masuk rumah. Okey, akak sambung kisah Ahmad ni. Ahmad pun dia punya gembira lah sampai dia lupa bahawasanya dia telah orang kata melalui fasa di mana senja nak beralih kepada malam. Maknanya bukanlah yang malam terus gelap, dia beralih perlahan-lahan daripada senja tu nak pergi kepada malam tau. Masa tu dia dah tak terfikir dah tau nak teruskan balik tau. Yang dia fikir, aku nak pancing lagi. Jadi dia pun menahan lagi pancing dia, batang pancing dia. Dia tahan lagi batang pancing dia. Dapat lagi. Dek kerana asyik dapat. Tak ada pun rasa hati dia tu nak balik. Macam tu. Tapi kan bila dalam-dalam dia duk mancing tu kan, dia rasa macam macam nak gelap dah. Macam tu. Dah tak ada dah macam sama-sama tu, tak ada dah nak beralih kepada gelap macam tu. Jadi dia pun mulalah rasa kehangatan di sekitar sungai tersebut. Jadi dia pun kemas-kemaslah hasil-hasil tangkapan dia masukkan dalam satu bekas gentian kaca. Tulisannya macam itulah, gentian kaca. Jadi anggaran dia punya hasil tangkapan udang galah kali ni lumayan. Alhamdulillah melebihi kepada 20 ekor. Korang boleh bayang tak jarak masa dia daripada dia tak dapat tadi sampai hampir melebihi 20 ekor. Berapa lama dah dia ambil masa tau. Jadi memang dia akan menjengah kepada malam. Jadi bila dia dah merasakan macam tak selesa, dia rasa macam agak-agak duduk sorang-sorang, dia gelap, memang tak best lah kan. So dia pun kemas-kemas. Suasana tu nampak-nampak lah lagi walaupun dah hampir gelap kan. Okey, jadi bila dia kemas, dia cuba untuk hidupkan enjin bot dia. Okey, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan dia pun mulalah membelah semula sungai tersebut untuk balik ke rumah dia. Tapi kan korang, masa perjalanan dia, nak ceritakan gambaran kat korang betapa indahnya suasana malam di waktu tu. Bila keadaan di pohon-pohon nipah dan di sepanjang di laluan tu ditemani oleh kunang-kunang. Korang kenal tahu kan kunang-kunang yang berkelip-kelip di udara macam tu. Sekali-sekala kunang-kunang yang berkumpul pada pohon nipah cantik sangat. Kalau ikut gambaran akak lah kan. Lepas tu dia meneruskan perjalanan dengan bot fiber itu. Sehinggalah dia terpandang satu arah ni. Dia ada nampak tau, dalam pergerakan bot dia yang perlahan tu, dia ada nampak dua cahaya yang berwarna merah macam tu timbul dalam perasaan dia. Cahaya apa warna merah macam tu? Macam tu kan. Jadi dia pun kata tak apalah, mungkin tu cahaya kunang-kunang. Tapi kan korang, cahaya kunang-kunang bukan warna merah korang. Jadi dia pun terfikir juga, cahaya kunang-kunang bukan warna merah, lantaklah, tak apalah. Diteruskan juga perjalanan. Sampailah bot dia tiba-tiba mati di antara perjalanan dia dari tempat dia memancing tadi, di tengah-tengah untuk sampai ke rumah dia. Macam tu, dia berada di tengah-tengah sungai lah, pendek kata kan. Jadi dia pun tak ada rasa macam takut ke apa. Sebab itulah kelebihan Ahmad ni dalam sifat lurus bendul ni, dia berani tau. Jadi masa enjin dia mati, dia cuba untuk menghidupkan enjin dia beberapa kali. Tapi enjin bot dia tu tak nak hidup. Sementara tu dia berfikir
dalam fikiran dia, sebab kelebihan dia cuma kepada memancing, bukan kepada bot enjin tersebut. Tapi dia tahulah minyak bot tersebut banyak. Mustahil lah bot tersebut mati disebabkan minyak. Ini mesti tak lain, mesti sebab enjin. Jadi, apa kebolehan dia untuk menyelesaikan masalah enjin? Dia cuma mampu untuk terpaku tengok enjin. Apa masalah enjin ni? Apalah masalah enjin ni? Itu je dia mampu. Sebab dia tak ada kebolehan untuk repair enjin pun. Nak pegang mana, nak tengok mana, dia memang tak pandai. Macam tu. Jadinya apa dia boleh buat? Dia cuba lagi start. Tak boleh. Sementara tu, dia nampak tahu kat bahagian hujung bot dia ni, maknanya dia duduk bahagian enjin. Bahagian hujung bot dia ni, dia nampak ada satu benda tau yang berterbangan. Maknanya terbang di depan mata dia. Maknanya belum lagi kawasan bot dia. Dia nampak benda tu macam burung yang besar. Dia pun cakap dalam hati dia, besarnya burung tu. Burung apa besar macam tu? Gitu. Dia termenung juga. Burung apa yang besar sangat macam tu? Jadinya dalam-dalam dia duk fikir burung apa. Enjin yang bot aku ni tak hidup lagi. Lagi apa aku nak buat ni macam tu kan. Jadi dia cuba lagi untuk adjust, untuk start. Dia tahu untuk start je lah. Dia cuba start. Tak hidup juga. Sementara dia tengah mencuba tu, dia merasakan yang bot dia ni tiba-tiba bergegar. Dia rasa gegaran tu seolah macam menggerakkan tubuh gempal dia. Sebab Ahmad ni orangnya agak gempal juga. Bukanlah gempal sangat, tapi tak adalah kurus sangat, sedang-sedang macam tu. Jadi bot dia tu pun bergoyang dengan tubuh agak gempal dia tu. Jadi dia pun apa pula yang terjah atas bot aku, ataupun apa pula yang melanggar bot aku ni, macam tu. Jadi dia pun ambil lampu suluh dia yang bawa dalam beg pinggang tu kan. Ambil lampu suluh, dia nak tengoklah sekeliling apa yang terjah bot dia tadi kan, apa yang langgar bot dia. Dia tengok, dia tak nampak apa. Yang dia nampak cuma dua warna merah yang dia nampak mula-mula tadi tau. Warna merah tu dia nampak itu je, tapi dia tak nampak dengan jelas sebab agak jauh. Jadi dia pun terus juga termenung. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak settlekan ni? Dalam-dalam dia macam mana nak selesaikan masalah bot dia ni. Tiba-tiba sekali lagi bot dia didatangi sesuatu yang bukan benda kecil tau. Maksudnya bergegar juga bot dia. Dan dia rasakan kali ni gegaran itu betul-betul datang daripada arah hujung bot dia. Sebab dia duduk bahagian enjin kan. Ini nak kena suluh tengok juga ni. Jadi dia pun keluarkan lagi lampu suluh dia. Dia pun suluh ke arah hujung bot dia. Dia tak terkejut pun sebab dia lurus bendul kan. Dia tak terkejut, dia suluh tengok. Dia suluh tengok apa benda lah. Dia nampak tau. Dia nampak dua cahaya merah tu. Memang dia nampak. Dia suluh kat cahaya merah. Suluh kat cahaya merah dia tak perasan lagi apa dia. Tapi bila dia suluh secara keseluruhan atas bawah, dia nampak satu susuk tubuh yang agak kecil. Bukan kanak-kanak tapi macam remaja yang agak kecil, berada di hujung bot dia. Maksudnya susuk tubuh tu berambut panjang korang. Sementara mata dia berwarna merah dan dia berpakaian katanya jubah berwarna putih. Seolah-olah macam jubah berwarna putih. Tapi Ahmad ni, dia tak pernah tengok pun terlibat macam tu. Benda-benda macam tu. Dia ni tak didedahkan pun dengan cerita-cerita hantu. Dia tak didedahkan dengan benda-benda yang macam-macam tu. Jadi dia pun tak rasa terkejut pun. Jadi dia terus suluh pada benda tu tau. Bila dia suluh pada benda tu menunjukkan wajah dia dengan jelas. Maknanya macam mana benda tu pergi dekat dengan dia, lagi dia tersuluh benda tu, lagi nampaklah wajah sebenar benda tu. Jadinya dia tak tahu apa benda yang dia tengok. Jadi dia buat tak tahu je lah kan. Dia buat tak reti apa semua. Dia teruskan juga untuk menghidupkan enjin dia. Sementara benda tu menggoyang-goyangkan dia punya bot tu. Orang kata memberi respon goyang-goyang bot dia. Dia suluh lagi pada benda tu seolah-olah macam berkawan lah pula. Sebab yang dia sangkakan benda tu burung. Rasa akak lah sebab dia tulis macam tu. Dia sangkakan benda tu burung. Tapi terlintas juga di fikiran dia, burung apalah rupa macam tu. Burung apa pakai baju putih macam tu, rambut panjang macam tu.
Jadi dalam-dalam duduk, biarlah tak apalah dalam keadaan macam tu apa semua. Ahmad merasa tak puas hati. Dia tetap nak tengok susuk tubuh tu dengan lebih dekat. Jadi Ahmad pun menuju dekat dengan susuk tubuh tu, sementara susuk tubuh tu pun mendiamkan diri dekat situ. Maksudnya mengekalkan diri dekat situ, dan Ahmad terus juga nak memandang ke arah susuk tubuh tersebut. Dalam masa yang sama, Ahmad mendekati susuk tubuh tu. Dia pun menyuluh tepat pada susuk tubuh tu. Masa tu berpandanganlah di antara satu sama lain. Sementara Ahmad langsung tak merasa aneh, langsung tak merasa hairan. Cuba bayangkan, Ahmad memang dah bertentang mata, dah orang kata bersemuka betul-betul dengan benda tu, tapi dia tak rasa pun takut. Sebab setahu dia tak pernah kenal pun dengan benda macam tu, tau. Jadi dia anggap benda tu sama ada burung ataupun orang lah macam tu. Lebih kurang macam tu lah, sebab dia kan lurus bendul. Jadi dia pun membiarkan susuk tubuh tu meninggalkan dia. Agaknya susuk tubuh tu memang dah letih kot. Cuba nak usik dia, tapi tak ada respon. Respon dia cuma makin mendekati benda tu lagi ada. Jadi susuk tubuh tu pun terbang. Jadi Ahmad pun menyuluh ke arah susuk tubuh yang terbang tu, tahu tak? Bila dia suluh tengok, tiba-tiba dia mendengar susuk tubuh tu mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Suara perempuan mengilai. Jelas pada pendengaran dia. Suara perempuan yang mengilai dalam keadaan keras dan nyaring. Dia pun berfikir dan berkata pada hati dia, dahlah datang kacau aku atas bot, kan nak ketawakan aku pula. Lebih kurang macam tu. Jadi sementara tu hidung dia pun ada berbau, tau. Dia berbau yang sangat busuk. Apa benda ni bau busuk ni? Apa benda yang duduk atas bot aku ni? Apa benda yang terbang tu, main terbang-terbang, main ketawa-ketawa. Lantaklah, biarlah. Aku nak kena fikir ni macam mana aku nak balik ni. Ini sasa aku kena bebel. Ini sasa aku kena marah dengan bapak aku ni. Macam mana aku nak buat? Jadi ekoran daripada kerisauan dia lebih kepada mak ayah dia. Jadi dia pun tak ada rasa risau dia tu kepada benda yang dia nampak tadi. Jadi dia pun meneruskan usaha dia untuk menghidupkan enjin. Dia cuba juga untuk hidupkan enjin. Alhamdulillah, pada ketika tu enjin tu hidup. Jadi bila enjin tu dah hidup, dia pun meneruskan perjalanan dia untuk balik ke rumah. Sementara tu bila sampai kat rumah dengan hasil tangkapan udang dia konon-kononnya rasa nak bagi rasa seronok, nak cover lah kan, lambat kan. Dia bawa balik hasil tangkapannya banyak tu. Dia cakap, dia bagi salam, Assalamualaikum mak semua, dah malam ni, dah malam. Dia naik atas rumah. Mak, saya dapat hasil tangkapan banyak. Mak dia dah menunggu dalam keadaan mencuka, dalam keadaan muka. Lepas tu keluar daripada mak dia. Mak dah pesan kan, pergi jangan lama-lama. Pergi sekejap cukup lah. Ini dah malam sangat ni. Apa yang kamu buat dekat sungai Nipah tu malam-malam? Jadi mak dia mula membebel. Kamu tahu tak? Tahu dek bapak kamu nanti mak yang kena marah nanti. Tahu dek bapak kamu teruk kena bebel tau. Kamu pergi mandi dekat. Pergi mandi dekat. Mak dia cover anak dia tau. Sementara ayah dia memang menunggu dekat atas. Ayah dia kan tak sihat. Jadi Ahmad ni dalam keadaan lebih takutkan, lebih risaukan. Mak ayah dia tu pun pergilah simpan dia punya hasil tangkapan, simpan dia punya patah-patah pancing tu. Lepas tu dia pergi mandi, dia pergi bersihkan diri apa semua. Dia pergi dekat mak dia. Kononnya dia nak bersembang lah dengan mak dia apa yang dia nampak. Tapi belum pun dia nak bersembang apa yang dia nampak, ayah dia pun dah panggil. Ahmad, kau ke sini kau? Macam tu. Jadi Ahmad pun pergilah dengan muka sengih-sengih, tak ada rasa bersalah, tahu tak? Dia pergi. Ada apa ya? Macam tu. Kamu balik lambat, kenapa Ahmad? Ayah dah pesan kan, pergi sekejap. Kamu turun ke sungai tu seorang-seorang. Kamu pergi seorang-seorang, tak menyempat nak tunggu ayah. Ayah pesan esok kan. Ayah dengan mak ni dah risau kan kamu, tahu tak? Dahlah kamu tu satu-satunya anak kami, anak tunggal kami. Kamu jangan macam-macam Ahmad. Mulai hari ni, lepas-lepas ni, ayah takkan bagi kamu turun seorang-seorang lagi dah ke sungai Nipah, tahu tak? Macam tu. Ahmad terdiam. Keluh lidah dia nak ceritakan yang mana? Pasal makhluk dia jumpa tu ke?
pasal bot dia rosak. Dia jadi bengong sekejap. Jadi dia bagi laluan pada ayah dia untuk membebel dulu, untuk lepaskan kemarahan dia. Jadi dia pun cakap, Ahmad ni anak yang baik. Dia pun minta maaf dengan ayah. Ayah, Ahmad minta maaf. Ahmad tak sengaja, ayah. Sebenarnya bot tadi mati dekat tengah-tengah sungai tu. Ahmad tak tahu nak buat apa. Lagipun ayah tak ajar pun Ahmad macam mana nak repair bot tu. Ahmad memang tak tahu nak buat apa. Ahmad duduklah kat situ diam-diam, tunggu sampai bot tu elok. Tapi kan ayah, bot tu elok akhirnya. Tu yang Ahmad dapat balik. Lepas tu ayah dia kata, Nasib baik. Alhamdulillah, nasib baik bot kamu elok. Kalau bot kamu tak elok, nampak gayanya ayah memang kena turun jugalah ke sungai tu cari kamu. Tak apalah, kamu dah makan belum? Belum lagi ayah. Jom kita makan sama-sama. Dah. Mulai lepas-lepas ni kau jangan meminta-minta pula nak ke sungai tu. jadi mendengar kepada perbualan Ahmad dengan ayah dia ni, lega ibu dia, mak dia kat dapur. Alhamdulillah, lega, tak ada apa-apa, lega kemarahan suami dia kan dalam keadaan sakit macam tu, marah tak sedap pula kan. Alhamdulillah. Jadi diorang pun makanlah malam sama-sama. Dan Ahmad pun mulalah tidur dengan awal. Penat melalui situasi tersebut, dia pun terlena dengan awal. Esok pagi, bangun awal pagi dia, tak sabar-sabar dia nak bawa hasil tangkapan dia tu untuk dijual kat pasar pagi tau. Sebelum tu, dia sempat menceritakan pengalaman dia. Kali ni dia beritahu dekat mak dia dengan ayah dia yang tengah sarapan pagi tu. Pengalaman dia bertemu dengan perempuan, dia kata. Dia temu dengan susuk tubuh seorang perempuan yang disangkakan pada mulanya hanya seekor burung yang besar. Tapi bila dia bercerita masa tu, dia cakap, Ayah, orang tu kan, dia pakai baju warna putih. Rambut dia panjang mengurai. Rambut dia tu lebat sangat, menutupi tubuh kecil dia. Dia bukanlah macam budak-budak ayah, tapi besar sikit daripada budak-budak. Comel sangat badannya. Orang tu boleh terbang ayah. Dia cakap macam tu. Jadi ayah dia ni pun cakap, ayah dia ni membalas kata-kata dia. Kau cakap apa tadi Ahmad? Kau kata orang? Orang apa kau cakap? Kau cerita balik ke ayah? Ya ayah, orang tu kan, Ahmad suluh muka dia. Dia paling muka dia kat Ahmad. Muka dia ayah macam muka orang yang terbakar, hitam. Lepas tu muka dia tu macam berkedut-kedut, macam luka-luka. Ada macam darah-darah macam tu lah lebih kurang ayah. Tapi muka dia bubuk lah ayah. Orang apa tu ayah? Dia tanya ayah dia orang apa. Ayah pun jawab, Itu bukan orang lah Ahmad. Itu Kak Langse. Kalau kau nak tahu, itu hantu. Hantu tu apa ayah? Mulalah Ahmad bertanya dengan lebih dalam, hantu tu apa? Inilah pertama kali Ahmad tahu, Ahmad kenal nama Kak Lang. Langse. Oh, ada orang nama Langse ya? Macam tu dia tanya pula, pelik-pelik macam tu. Tak apalah Ahmad, kau takkan faham lah Ahmad. Macam tu. Jadi isteri dia ni, mak kepada Ahmad ni minta terangkan juga dekat Ahmad, biar Ahmad faham. Biar lain kali Ahmad tu dah tak berani dah nak turun sorang-sorang kat situ. Jadi ayah dia bercakap, ayah dia pun cuba terangkan pada Ahmad betul-betul. Macam ni lah Ahmad, ayah terangkan dengan terperinci. Kalau kau nak tahu, kalau ikut pada penceritaan kamu tu, perempuan yang kamu nampak tu Langsir, senang cakap hantu. Macam mana kau ceritalah kat dia? Jah, kau ceritalah kat dia Jah. Aku pun tak tahulah macam mana nak ceritakan kat dia. Jadi mak dia bercakap, hantu ni bukan manusia tau. Bukan manusia macam kita ni. Kau pernah dengar tak mak nak cerita macam ni, manusia yang nampak tak ada kaki, macam tu, nampak ada taring. Bila sebut taring, barulah Ahmad teringat tau. Dia pernah dengar ada cerita tentang perempuan yang bertaring. Baru dia tahu. Maksudnya dia mula faham. Oh, Ahmad faham. Baru Ahmad ingat. Ada orang cerita perempuan bertaring. Itulah hantu kan mak? Macam tu. Jadi mak dia cakap lebih kurang macam tu lah. Maknanya apa yang kamu nampak tu hantu. Jadinya kamu ada nampak tak dia bertaring? Jadi Ahmad cakap Tak ada pula nampak macam tu. Yang Ahmad nampak macam yang Ahmad cerita tu je lah. Jadi ayah dia bercakap, Tak apalah, jadi pengajaran lah untuk kamu lepas ni. Tak payahlah kamu nak pergi memancing waktu-waktu senja macam tu, tak elok. Orang tua besan Ahmad.
Waktu senja kita sepatutnya berada di bawah bumbung di dalam rumah. Itu yang lebih baik. Sebab apa tahu Ahmad? Sebab waktu senja macam ni biasanya perkara-perkara yang buruk macam ni lah, hantu-hantu macam ni berkeliaran, syaitan, iblis. Yang tu Ahmad tahu kan? Syaitan, iblis Ahmad tahu kan? Jadi bila dengar macam tu, Ahmad pun dia dalam faham tak faham jugalah. Jadi dia pun semat dalam kepala dia. Dia takkan buat lagi. Dia takkan minta lagi macam tu. Ayah Ahmad bertegur dengan isteri dia. Dia cakap, dia kata kepada isteri dia, Nasib baik tau yang pergi tu anak kita yang lurus bendul. Rasanya kalau budak kampung ni yang normal, yang biasa tu, yang jumpa benda tu, mau budak tu terjun daripada bot, berenang balik. Tak pun tinggalkan bot, tak pun budak tu apa jadi entah. Nasib baiklah si Ahmad ni, dia tak rasa apa pun dengan benda tu. Maklumlah tak pernah jumpa kan. Selamat tang situ aja. Jadi syukur alhamdulillahnya Ahmad selamat. Lepas ni kalau Ahmad meminta-minta lagi macam ni, merengek-rengek macam ni, rasanya elok kita abaikan lah. Kita keraskan hati kita. Ada perkara baik yang kita boleh ikut, tapi kalau perkara yang kurang baik, maksudnya tak elok untuk kita, untuk dia, kita kena bertegas, jangan ikut sangat kehendak anak. okey, cerita akak habis setakat ni daripada perkongsian saudara Saidi Nur Azam. Ceritanya agak menarik pada akak. Dan kalau korang semua ada cerita-cerita yang nak dikongsi untuk slot Sunday Premier, korang bolehlah DM kepada Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana setia menunggu. Bye. Assalamualaikum.